Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Perkembangan terkini siasatan terhadap Daim Zainuddin, mantan Menteri Keuangan ketika era Tun Dr. Mahathir yang dikenali oleh PAS sebagai Maha Firaun, Maha Zalim, sahabat-sahabat semua. Dan dikatakan hari ini siasatan ISPRM itu tertangguh. Apa sudah berlaku, sahabat-sahabat semua? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Ya, kenyataan media ini mengatakan jutawan senyap. Jutawan senyap sehingga tertangguh ya siasatan ISPRM terhadap diri beliau. Jadi tanpa buang masa, saya mau membacakan kenyataan media ini yang saya petik ya daripada Harapan Daily menyatakan. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Jutawan senyap masuk hospital, proses ISPRM ditangguh. So ini yang menyebabkan ya proses siasatan, proses ISPRM itu tertangguh. Adakah benar beliau sakit atau itu adalah satu modus operandi untuk melengahkan siasatan? Itu pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan susulan Tun Dr. Mahathir yang dikatakan dimasukkan Tun Daim ya, bukan Mahathir, dimasukkan ke hospital. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM akan menetapkan tarikh baharu untuk merakam keterangan bekas Menteri Keuangan itu. Proses ISPRM yang sepatutnya berlangsung kemarin ya ditangguhkan hari ini, kalau hari ini kemarin ya ditangguhkan hingga tarikh baharu diperoleh kelak. Ya, berita harian memetik sumber berkata temu bual dengan tokoh yang turut digelar sebagai jutawan senyap itu perlu dijadwalkan semula memandangkan Daim dimasukkan ke dalam hospital. Jadi kami dimaklumkan katanya beliau dimasukkan ke hospital minggu lalu. Jadi kami kena tetapkan tarikh baharu, kata laporan daripada FMT. Dalam affidavit yang difailkan bersama permohonan semakan kehakiman pada 10 Januari lalu, Daim atau nama penuhnya Cik Abdul Daim Zainuddin berkata, beliau kehilangan RM50 bilion apabila memutuskan untuk menyertai politik dan berkhidmat kepada negara sekitar 1980-an. Jadi jika saya kekal dalam perniagaan untuk mengembangkan aset ini secara aktif, nilai untuk perdagangan saham sahaja saya akan bernilai lebih RM50 bilion hari ini, katanya. Jadi itulah kos pribadi saya hari ini dalam menyertai kerajaan seperti yang ditunjukkan oleh angka yang dinyatakan. Keputusan saya untuk menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian keuangan yang besar kepada diri saya dan keluarga saya, katanya. Jadi dedanya lagi dalam affidavit bagi mencabar tindakan ISPRM yang menyiasat dan membekukan aset beliau dan keluarga termasuk syarikat Menara Ilham Sdn Bhd. Aset cair beliau berjumlah kira-kira 750 juta atau RM250 juta USD sebelum menyertai kabinet. Bekas Menteri Keuangan berkenaan dan keluarganya memfailkan saman tersebut atas dakwaan ISPRM tidak mempunyai asas untuk menyiasat dan membekukan asetnya serta aset ahli-ahli keluarga yang lain. Daim dilantik sebagai Senator Dewan Negara pada 1982, kemudian Menteri Keuangan dan Bendahari UMNO pada 1984 sebelum meletakkan jawatan pada tahun 1991. Beliau dilantik semula sebagai Menteri Keuangan 1 pada tahun 1999 sebelum meletakkan semua jawatan dalam kabinet dan sebagai Bendahari UMNO pada tahun 2001. Semasa Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada Mei tahun 2018, Daim sekali lagi dilantik bagi mengetahui Majlis Penasihat Kerajaan mengenai ekonomi dan keuangan ketika proses peralihan kuasa. Jadi itu antara kenyataan daripada Daim dan juga alasannya kononnya. Ya, beliau memang kaya sebelum menyertai politik. Dengan katanya dia punya duit ya cair, sekiranya tidak berhenti membuat bisnes akan ada 50 bilion katanya. Gitu banyak ya. Jadi adakah ini satu cara ya untuk mendapatkan simpati, untuk memusingkan fakta dan sebagainya ya. Itu persoalan sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan hari ini ya, apabila MB Lato-Lato ya seringkali menyatakan kononnya negeri Kedah dianaktiri, pemimpin-pemimpin PAS mengatakan kerajaan hari ini tidak memberikan bantuan secukupnya kepada kerajaan Kedah. Namun hari ini sahabat semua,
bahwa kenyataan yang dibuat itu adalah satu pembohongan yang teramat besar. Ya, apabila kalau kita lihat Datuk Seri Saifuddin Nasution ya membuat satu kenyataan, Kedah terima RM1.18 bilion ringgit, bukti tidak ke tepi kerajaan persekutuan. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Saifuddin Nasution. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini yang juga seperti daripada Harapan Daily mengatakan bahwa peruntukan sebanyak 1.18 bilion ringgit daripada kerajaan persekutuan kepada Kedah membuktikan negeri jelapang padi tidak dianaktirikan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan meskipun tidak selari dalam pentadbiran kerajaan, sama sekali tidak menganaktirikan Kedah. Perkara tersebut terbukti dengan peruntukan sebanyak RM1.18 bilion daripada kerajaan untuk pembangunan negeri Kedah berbanding 100 juta yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri. Kedah sama sekali tidak diketepikan, katanya, dibelakangkan atau dianaktirikan oleh kerajaan persekutuan walaupun berbeza daripada amalan demokrasi, katanya. Beliau yang juga pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah berkata, dalam satu sidang media ya selepas mengadakan lawatan ke projek rancangan tebatan banjir aktivis di Sungai Kedah dan juga Sungai Anak Bukit hari ini. Menurut Datuk Seri Saifuddin yang juga Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat, kerajaan persekutuan menyalurkan peruntukan sebanyak 1.18 bilion untuk pelbagai pembangunan di Kedah melibatkan 430 projek tahun ini. Ya, itu dia sahabat semua, ya kenyataan yang baru saja ya dikeluarkan oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri KDN, ya menutup mulut segala pembohongan, segala provokasi dan segala tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh sebahagian pimpinan daripada pembangkang yang ada di negeri Kedah, ya, yang kononnya kerajaan hari ini ya tidak mempedulikan negeri Kedah, tidak memberikan bantuan secukupnya. Hakikatnya sahabat semua, dengan jumlah sebesar ini ya, dan ini membuktikan bahawa kerajaan pusat ya di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat-sangat mementingkan kepentingan rakyat lebih daripada politik ya, tidak seperti geng-geng tebuk atap ini yang kita lihat ya, mereka lebih mementingkan kepentingan parti, kepentingan individu, kelangsungan politik masing-masing, tetapi tidak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, sekali lagi, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.